Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrika. Ini analisis awani. Unsur ataupun anasir keganasan mula menjadi kebimbangan negara selepas apa yang berlaku di beberapa buah negara di Timur Tengah, seperti mana kalau kita boleh imbas semula apa yang berlaku di Afghanistan ketika pihak komunis Rusia menggempur Afghanistan, dan hasil dari itu ramai sekali rakan-rakan ataupun umat Islam dari seluruh dunia ingin menyumbang tenaga mereka sebagai pasukan jihad di negara Afghanistan, termasuk di negara kita Malaysia satu ketika dahulu. Tetapi apabila berlaku sesuatu yang tidak orang kata pun aman dan peperangan di dalam negara di Syria dan juga kawasan sekitarnya juga menimbulkan kebimbangan kerana ia mengundang lebih ramai kelompok-kelompok ataupun individu-individu yang ingin turut serta dalam perjuangan yang kononnya dikatakan holy war ataupun jihad ataupun peperangan suci menentang rejim ataupun kelompok yang mereka ingin perangi. Adakah itu sesuatu yang perlu kita lihat secara serius, dan bagaimana pihak berkuasa negara kita sudah memainkan peranan sejak sekian lama memantau individu, memantau kumpulan dengan pelbagai cara dan juga pendekatan. Jadi untuk membincangkan perkara ini, saya amat bertuah pada malam ini orang kuat di Bukit Aman, iaitu dari Pusat Polis Diraja Malaysia, SAC Datuk Ayub Khan Maiden VC. Selamat datang Datuk. Ketua Pasukan Khas, Ketua Penolong Pengarah Bahagian E8 ataupun Counter Terrorism Cawangan Khas PDRM Bukit Aman. Mungkin Datuk, ancaman teroris ataupun militan ini bukan perkara baru di negara kita. Kita sudah berhadapan sejak kita berhadapan dengan orang kata pun anasir komunis pada ketika zaman darurat satu ketika dahulu. Tetapi dengan orang kata pun penahanan lebih 12 orang baru-baru ini, mungkin ini sebagai satu orang kata pun berita yang agak menggemparkan negara kita dan juga rakyat negara kita. Bagaimana ancaman militan di negara kita setakat hari ini? Kalau kita tengok dalam konteks anasir-anasir militan yang kita tangkap ni, jumlah dia adalah 19, itu statistik yang terbaru. Ya, yang terbaru. Okey. 12 plus lagi 7 yang kita tangkap. So kumpulan-kumpulan ini mempunyai satu fahaman ataupun ideologi yang digelar ideologi Salafi Jihadi. Okay. Ideologi inilah yang menjustifikasikan mereka untuk mengambil tindakan keganasan ataupun dalam konteks perjuangan mereka menganggap serangan berani mati ataupun serangan bunuh diri itu sebagai jihad dan mati syahid. So dalam isu ini juga kita telah mula memantau individu juga kumpulan-kumpulan yang ada kaitan dengan fahaman ideologi Salafi Jihadi ini sejak tahun 2001 lagi. Lama lagi. 2001, iaitu apabila kita membongkar kumpulan Jemaah Islamiah. Ya, JI. Kumpulan Jemaah Islamiah ini adalah satu kumpulan gabungan dengan Al-Qaeda. Dan kalau kita tengok dari segi konsep ideologi Salafi Jihadi ini dipelopori oleh kumpulan Al-Qaeda. Yeah. Dan juga kumpulan-kumpulan lain, kumpulan yang bergabung dengan kumpulan Al-Qaeda seperti Abu Sayyaf Group, Lashkar Taiba, Al-Qaeda in Arabian Peninsula, Taliban, dan yang terbaru mungkin Boko Haram, Al-Shabaab. So ideologi sama, perjuangan sama, dan matlamat dia orang adalah untuk kononnya untuk mati syahid, untuk berjihad. So dalam konteks JI pun kalau kita lihat, mereka telah mula mengikut rentak kumpulan Al-Qaeda dalam melancarkan serangan berani mati yang pertama, iaitu di Bali pada Oktober 2002 yang menyebabkan 202 terkorban. Kemudian serangan ke atas Hotel JW Marriott juga di Jakarta. Kedutaan Australia juga di Jakarta. Bali 2 juga di Indonesia. Kemudian yang terakhir di 2009, iaitu ke atas Hotel JW Marriott. Semua serangan ini dirancang, dilaksanakan oleh dua rakyat Malaysia yang menganggotai kumpulan JI, Jemaah Islamiah, yang memegang teguh ideologi Salafi Jihadi. Daripada rentetan peristiwa ataupun tarikh-tarikh yang kita ungkapkan tadi, adakah apa yang berlaku pada hari ini dengan penangkapan 19 individu yang ada unsur-unsur ataupun ada kaitan dengan kumpulan militan ini, ada kaitan secara terus, mereka sudah bergerak sejak sekian lama, ataupun mereka baru muncul dengan ajaran Salafi yang ada kaitan dengan kelompok Al-Qaeda di Timur Tengah ataupun di Asia Tenggara ini? Dalam konteks 19 anggota militer yang kita tangkap baru-baru ini, ideologi sama, iaitu ideologi Salafi Jihadi. Matlamat mereka sama, untuk kononnya untuk syahid,
dengan dalam melancarkan serangan berani mati untuk mendapatkan 72 bidadari, mendapatkan syafaat dan sebagainya. Dari segi ideologi memang sama. Dan dari segi kaedah cara merekrut orang pun sama. Matlamat untuk mendapatkan latihan di negara-negara yang berkonflik seperti di Syria, di selatan Filipina ataupun di lain-lain negara adalah sama. Mereka merancang untuk menghantar rakyat Malaysia ke tempat-tempat yang ada konflik ini untuk mendapat pengalaman dan memantapkan ideologi mereka dan seterusnya mewujudkan hubungan kerja dengan lain-lain kumpulan yang berada di, contohnya di Syria. Ada lebih kurang 48 kumpulan yang kononnya menentang rejim Bashar. Tapi yang terbaru kita dapati antara kumpulan-kumpulan ini pun bertempur sesama sendiri. Jadi tak jelas jihad di Syria ni jihad dengan siapa? Kan? Adakah jihad sesama Islam? Adakah jihad menentang musuh Islam? Itu yang kita sekeras-kerasnya menentang pelibatan rakyat Malaysia di Syria. Status siap siaga kelompok ataupun pasukan keselamatan kita yang diketuai oleh unit Datuk sendiri untuk menangani isu militan ini, kerana kita tahu mungkin pada ketika ini cara mereka merekrut, cara mereka mengindoktrinasi, cara mereka ataupun menyampaikan mesej-mesej militan mereka mungkin berbeza satu ketika dahulu. Hari ini dengan adanya media sosial, dengan adanya YouTube dan sebagainya, kita lihat juga apa yang berlaku di Iraq, di Syria. Kebanyakan berita yang kita ketahui tentang kelompok-kelompok ini melalui YouTube dan juga laman-laman Facebook dan juga Twitter. Jadi bagaimana PDRM menangani isu ini? Memang terdapat perbezaan yang nyata antara kaedah yang digunakan oleh kumpulan-kumpulan militan era 90-an, 80-an, tahun 2000 untuk merekrut orang. Contohnya kumpulan JI. Kalau dulu kumpulan JI mengambil masa 1 tahun untuk merekrut seseorang individu itu sebelum mereka berbaiat ataupun mengangkat sumpah sebagai ahli ataupun anggota kumpulan tersebut. Mereka perlu hadir apa yang dinamakan tamrin. Setiap hujung bulan mesti hadir tamrin. 12 tamrin dalam 1 tahun. Kemudian barulah pergi ke proses untuk berbaiat atau mengangkat taat setia. Kemudian barulah secara rasmi mereka menjadi ahli ataupun anggota kumpulan ini dan barulah dihantar untuk punya latihan sama ada di selatan Filipina ataupun di Afghanistan ketika itu. Mereka akan mengadakan usrah secara fizikal, mana dijemput untuk datang hadir menghadiri usrah dan diadakan usrah perjumpaan bersemuka. Tetapi kumpulan-kumpulan yang baru muncul sejak tahun 2011 ataupun 2010-2011 dan yang terbaru yang kumpulan 19 kita tangkap ini, kaedahnya memang berbeza, amat berbeza. Mereka mengeksploit sepenuh-penuhnya media sosial. Contohnya dalam bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar bahan mengenai jihad dan sebagainya melalui Facebook, melalui Twitter, melalui blog dan website. Dan melalui ini jugalah mereka menjemput. Fasa kedua untuk menjemput mereka ini untuk menghadiri usrah. Usrah pun tidak setahun seperti mana kumpulan Jemaah Islamiyah dulu. Usrah mungkin sehari ataupun 2 hari. Cukup. Sekali ataupun 2 kali. Dan di situlah mereka berbaiat. Dan kebanyakan baiat itu bukan secara fizikal. Kalau dulu era tahun 90-an tu baiat secara fizikal, mana kita perlu hadir angkat baiat. Sekarang sidang video pun dah boleh. Sekarang dalam sidang Skype video dan sebagainya. Facebook pun boleh. Yahoo Messenger pun boleh berbaiat. Jadi memang berbeza dan inilah menyebabkan kita sukar untuk mengesan, kecuali kalau kita mempunyai intelijen yang bagus. Kita nak tahu juga bagaimana persiapan PDRM tentang itu menangani unsur-unsur indoktrinasi dan juga penyampaian mesej melalui media sosial, dan benarkah Malaysia ini menjadi hub latihan kepada kelompok-kelompok militan atau negara-negara yang berdekatan atau berjiran dengan kita sebenarnya menjadi hub. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Melihat ancaman militan di negara kita dan juga bukan hanya
kita sahaja bersorangan melihat ancaman ini begitu ancaman yang serius, tetapi ASEAN secara keseluruhannya malah di peringkat Interpol juga memantau secara serius apa yang berlaku pada ketika ini. Jadi pada Datuk Ayub, melihat ancaman ini yang lebih sophisticated, ataupun lebih moden cara mereka, pendekatan mereka merekrut ahli-ahli baru, menyampaikan dakwah-dakwah mereka, bagaimana Datuk melihat kekuatan Datuk dan juga rakan-rakan dalam PDRM hari ini untuk menangani ancaman ini? Kalau kita lihat daripada konteks menangani ancaman keganasan ataupun pengganas, sebenarnya kita mendapat sokongan padu sama ada di peringkat dalam negara iaitu di antara jabatan-jabatan lain. Contohnya dalam konteks media sosial, kita mendapat bantuan yang kukuh daripada MCMC multimedia kita untuk pantau dan untuk membuang blog-blog ataupun menyekat laman-laman sosial yang kita anggap sebagai menyebarkan fahaman-fahaman ataupun ideologi yang ekstrim. Memang itu kita bekerjasama rapat dengan pihak MCMC. Yang kedua antara jabatan-jabatan lain, contohnya dengan jabatan agama. Sebab dalam konteks isu keganasan masa kini, fahaman tu yang paling penting. Fahaman ideologi Salafi Jihad ekstremis ni. Sebab kita perlu penglibatan jabatan agama untuk menerangkan apakah tafsiran yang benar berkenaan dengan jihad. Apakah yang dimasukkan dengan jihad. Bila kita boleh berjihad. Dan ini yang penting untuk diambil tindakan oleh maksudnya memulihkan fikrah mereka itu, pemikiran mereka. Kadang-kadang kebanyakan belia-belia kita tu punya orang muda ni, dia orang tidak ada tempat untuk merujuk benda-benda ni. Ini yang kebanyakan mereka pergi ke jalan mudah pergi ke internet, type tengok, dan inilah yang dapat kepada YouTube, kelompok-kelompok atau blog-blog yang memang mempromosikan fahaman yang ekstrim ataupun fahaman yang menjurus ke arah keganasan. Yang ketiga, kerjasama kita antara jabatan-jabatan lain lah. Dalam PDRM sendiri pun kita, contohnya kalau kita nak buat operasi serbuan sebagainya, kita perlu minta bantuan daripada UTK sebagai support team untuk buat serbuan dan sebagainya. Di antara jabatan-jabatan kerajaan lain, kadang-kadang kita minta bantuan daripada tentera pun, tentera udara untuk membawa tahanan kita balik. Contohnya kita tangkap di Sabah untuk diterbangkan balik. So, kita guna pesawat tentera. So dari segi sokongan memang padat. Dan sudah risikan dan juga perkongsian maklumat itu begitu penting untuk mencegah daripada peringkat akar umbi lagi, maksudnya peringkat awal yang paling asas lagi. Bagaimana Datuk melihat kepentingan perkongsian maklumat dengan rakan-rakan di ASEAN misalnya, peringkat Interpol misalnya? Berbalik kepada isu keganasan ni, kita tengok sebelum insiden 911, kebanyakan negara-negara termasuk negara-negara barat sendiri pun mereka tidak cenderung untuk berkongsi maklumat risikan, intelijen. Itu realitinya pada ketika itu, ya? Itu faktanya. Tetapi selepas insiden 911, so mulalah perkongsian itu bergerak dengan pantas, sebab dalam konteks keganasan, ini adalah satu isu rentas sempadan. Mungkin satu individu ataupun anggota militan sebut, Al-Qaeda katakan, dia datang, dia warga negara Pakistan, datang ke Malaysia untuk merancang serangan di Singapura katakan. So kita terpaksa berkongsi dengan Pakistan, dengan Singapura, mungkin dengan Amerika sendiri. So perkongsian itu penting dalam konteks ini. Perkongsian kita memang mantap. Tip-top lah. Tip-top sama ada di peringkat serantau ataupun peringkat global. Khususnya selepas insiden 911. Dan adakah pandangan setengah pihak yang mengatakan Malaysia menjadi pengkalan melatih, merekrut ataupun individu-individu yang cenderung kepada militan ini, Datuk? Sebenarnya Malaysia ni punya daya tarikan untuk bukan saja untuk pelancong, malahkan untuk elemen-elemen pengganas. Ini adalah satu fakta. Kerana kita banyak mempunyai infrastruktur, contohnya dari sistem perbankan kita mempunyai banyak, contoh dalam konteks kumpulan-kumpulan yang dikaitkan dengan Islam. So kita majoriti Islam. Kalau mereka datang Malaysia, mereka dapat mudah untuk makan benda-benda makanan halal dan sebagainya. Rakyat kita pun rakyat mesra. Welcome lah. Kita punya sistem immigration kita pun memang terbuka. Mengalu-alukan. Jadi ini yang menarik mereka datang, dan kedudukan Malaysia ni pun amat strategik untuk dia orang berlepas ke negara-negara lain. Yang kedua, dalam isu konteks Malaysia digunakan sebagai pengkalan itu, istilah pengkalan itu saya kata tak tepat lah.
memang ada elemen-elemen pengganas yang datang membuat perjumpaan dan mesyuarat di sini, meeting di sini. Contohnya dalam operatif yang terlibat dalam LTTE misalnya yang serangan kat New York World Trade Center. Memang dia orang datang, memang kita tahu dia orang datang dan kita pantau aktiviti mereka di KL dan kita berkongsi maklumat itu dengan pihak Amerika Syarikat. Tapi isunya di sini, ketiga itu, kerajaan Amerika Syarikat, agensi-agensi dalam negara Amerika Syarikat tidak berkongsi maklumat tersebut. So, kita dah melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita dengan penuh bertanggungjawab. Kerana kita yakin kalau kita tak berkongsi maklumat ini, intelijen ini, akan berlaku satu benda yang tidak baik ataupun serangan besar di peringkat antarabangsa. Seperti yang kita bimbangkan, memang benda itu terjadi dalam insiden 911 ke atas Amerika Syarikat. Okey, Datuk, kita perlu rehat yang kedua. Selepas ini, apakah undang-undang ataupun akta-akta yang sedia ada yang digunakan pakai oleh pihak PDRM untuk menahan ataupun untuk mendakwa individu yang terlibat dengan anasir militan ini? Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali bersama saya dalam analisis awani bersama SAC Datuk Ayub Khan Maidin PC, Ketua Penolong Pengarah Bahagian E8 ataupun E8 Counter Terrorism Cawangan Khas PDRM. Datuk, kalau kita nak tahan individu yang terlibat dengan ataupun elemen militan ini ataupun keganasan ini, pasti pada ketika ini begitu mencabar kerana akta keselamatan dalam negeri yang selama ini kita guna pakai untuk menahan individu-individu biarpun belum terbukti, tetapi akta ISA mampu memberi satu ruang yang cukup kepada pihak PDRM untuk melakukan siasatan, pendakwaan dan sebagainya. Tetapi hari ini mungkin ada undang-undang lain yang diguna pakai? Dalam konteks ISA sememangnya lah, kalau kita berbincang dengan pihak polis, ataupun polis sama ada polis di Malaysia atau lain-lain negara, memang ISA adalah satu undang-undang yang amat berkesan dalam menangani ancaman pengganas. Benda ini bukan satu benda yang baru, sejak zaman 60-an lagi kita dah guna ISA untuk menangani ancaman komunis. 70-an, 80-an, 90-an, semua ini digunakan, ditangkap di bawah ISA. In fact, kita pun sebelum ISA dimansuhkan ni, kita dah tangkap hampir 240 orang anasir-anasir militan di bawah ISA. Tetapi apabila kerajaan membuat keputusan untuk memansuhkan ISA pada tahun 2011 dan seterusnya penguatkuasaan undang-undang baru itu Akta Keselamatan ataupun SOSMA pada Julai 2012, kita akur sebab kita adalah pelaksana undang-undang, penguatkuasa undang-undang. So isu berkenaan dengan keputusan kerajaan itu kita akur dan kita patuh. Dan walaupun jauh di sudut hati kita, kita masih lagi ingin menggunakan ISA, tapi hakikatnya ISA telah dimasukkan. Tapi adakah SOSMA ini mampu membendung elemen militan, individu yang ingin terlibat dengan militan dibawa ke mahkamah? Tangkapan pertama ke atas anasir militan di bawah undang-undang baru ini buat oleh jabatan kami lah. Division kami pada Februari 2013 tahun lepas. Itu tangkapan pertama yang melibatkan Adik Sufaat, Muhammad Helmi dan Halimah Hussein. Tanggapan pertama, dan insya-Allah saya dalam waktu terdekat ni kes ni akan dibicarakan. Selepas pada tanggapan pertama tu, kita ada tanggapan yang 19 orang ni lah. Dan juga insiden-insiden di Sabah yang melibatkan pengganas suru pun ditangkap bawah SOSMA. Perbicaraan yang di Sabah telah pun bermula, tapi yang kes-kes yang kita tangkap di bawah yang kumpulan Tanzim Al-Qaeda Malaysia dan kumpulan baru ni belum lagi bermula sebab ada masalah teknikal. So apabila benda ini dibawa ke mahkamah dibicara, barulah kita nampak di mana kekurangan undang-undang baru ini. Dari situlah mungkin kita boleh memperbaiki lagi. Cabaran ke kumpulan Datuk untuk menyediakan kertas siasatan bagi SOSMA ini, bagi individu yang terlibat? Ada aspek positif SOSMA ni. Yang pertama, SOSMA ni kita boleh guna maklumat intelijen kita dapat daripada pintasan perbualan. Kita boleh menggunakan saksi terlindung. Kita ada 29 hari. Kalau berbanding dengan undang-undang biasa ada 14 hari riman. Kita boleh menggunakan saksi terlindung. Kita boleh menggunakan mana-mana individu yang tahan di bawah SOSMA ni tidak dimenangkan jamin. Di bawah sekiranya terlibat dalam kesalahan keganasan.
kita boleh menggunakan bukti-bukti walaupun yang bertentangan dengan akta keterangan. Contohnya kita boleh menggunakan keterangan orang yang telah meninggal. Kita boleh menggunakan keterangan budak yang belum cukup matang. Kita boleh menggunakan keterangan yang boleh daripada sebuah yang kita buat. Kita boleh menggunakan keterangan pengesahan berdasarkan foto. So banyak ada lagi 3 ke 4 ruang. Yang mana ini boleh membantu kita bagi memastikan apabila kes ini dibawa ke mahkamah, kita mampu untuk mensabitkan, mendakwa dan mensabitkan individu ini. Tapi dari segi aspek lain, aspek pencegahan itu tidak ada. Kalau dalam ISA, kita boleh mengambil tindakan menangkap untuk mencegah mereka daripada terlibat dalam aktiviti keganasan berdasarkan intelijen, iaitu 3 maklumat risikan. Kita boleh tangkap mereka, kita boleh buat suatu siasat kita dalam 60 hari. Itu kelebihan ISA. Tapi pastinya Kepulauan Datuk dan juga rakan-rakan dari PDRM bersiap sedia untuk menyediakan ataupun kertas siasatan yang mampu menyabitkan mereka terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Di Sabah, saya rasa ini satu cabaran juga pada pihak PDRM kerana keluasan Pantai Timur Sabah 1,733 km dan juga ancaman Abu Sayyaf, ancaman kelompok pelampau Sulu dan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat dengan ataupun pelbagai insiden yang berlaku pada ataupun kebelakangan ini yang menyebabkan ancaman kepada keselamatan negara dan pastinya ada unsur militan ke arah itu? Yang pertama, insiden-insiden di Sabah ni di bawah kawalan atau siasatan Eskom. Saya pun tidak boleh mengulas secara detail berkenaan dengan insiden-insiden terbaru, tapi secara keseluruhannya apa yang berlaku di Sabah ni adalah ancaman pengganas. Itu pencerobohan daripada luar. Betul. Yang masuk untuk menggugat kedaulatan negara dan kita. Negara kita. Dan mereka mendapat sokongan daripada anasir-anasir mereka yang telah pun menyusup masuk ke Malaysia, di dalam Malaysia. So dalam konteks di Sabah juga, macam saya katakan tadi, memang sudah ada tanggapan di bawah undang-undang baru itu SOSMA. Dan setengahnya telah pun disabit. Perbicaraan masih berjalan. Ada yang baru ditangkap, ada baru-baru ni ada 4 ke 5 orang bawah SOSMA. So benda ni adalah satu proses yang berterusan. Dan dari aspek lain pula, saya lihat Sabah ni kalau dapat kita perkemaskan infrastruktur yang kita ada, infrastruktur yang kita ada di segi logistik dan sebagainya, aset dan sebagainya. Contohnya kalau kita tengok daripada pencerobohan laut, kita ada 3 layer. Layer pertama Navy di depan laut, APMM. Kemudian yang hampir dengan pantai PDRM. Polis Marine berada di yang terakhir sekali. Dan dalam konteks APMM pun kita dah menyerahkan kebanyakan bot-bot kita yang milik aset-aset kita daripada Marine. 70 bot kita serah pada APMM. Jadi saya rasa tanggungjawab tu ada. Tu cuma kita nak perkemaskan koordinasi lagi, perkemaskan lagi dari segi logistik. Dan yang paling penting bagi saya dalam menangani ancaman daripada luar ini, intelijen memainkan peranan penting. Datuk, adakah dengan semua ataupun perkiraan yang kita hadapi pada hari ini sudah sampai masanya kita melihat secara serius untuk melakukan dasar keselamatan dalam negara kita? Kita memang ada mengikut arahan MKM, arahan nombor 18, memang ada arahan-arahan tindakan-tindakan yang perlu diambil. SOP SOP berhubung dengan sekiranya berlaku sesuatu insiden keganasan. Pihak mana yang bertanggungjawab, di mana kita perlu melapor sebagainya. Memang dah ada SOP dah di situ. Arahan di situ, Tetapi dasar ni saya kira mungkin belum ada lagi, dan insya-Allah saya mungkin kerajaan akan membentuk satu dasar berhubung dengan keganasan ataupun sebagainya untuk memastikan sebarang tindakan yang kita ambil ini selari dengan dasar yang kita dah ada. Dan semuanya dalam satu nada. Kerana isu ini berkait rapat dengan agensi-agensi lain dan juga badan-badan yang terlibat dengan keselamatan dalam negeri kita. Terima kasih kepada Datuk. Banyak lagi perkara yang belum sentuh sebenarnya, tetapi itu memberi alasan kepada saya untuk memanggil Datuk sekali lagi ke Asra Awani untuk membincangkan perkara yang berkaitan dengan militan dan juga keganasan. Itu saja masa yang kita ada. Terima kasih kepada SSC Datuk Ayub Khan, Ketua Penolong Pengarah Bahagian E8 ataupun Counter Terrorism, cawangan khas PDRM. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform media sosial kami dan jangan lupa buat turun aplikasi asrawani.com melalui Apple Store dan juga Google Play. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Situ.